Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan bincang berkenaan dengan modul Bahasa Melayu SPM. Okey, modul yang awak ambil atau ibu bapa awak ambil semasa awak ulang buku teks dan ambil buku teks masa tu. Baik, saya tahu tak semua pelajar yang datang ambil modul ni. Okey, bagi yang tak ada modul ni, saya akan kongsikan dalam grup WhatsApp. Okey. Baik, untuk modul ni ada dua bahagian. Satu membina ayat, satu lagi kemahiran sintaksis. Okey. Untuk membina ayat ni rasa tak ada masalah. Okey. Kalau awak rasa awak tak tahu apa maksud dia ni, okey, awak boleh pergi kat Google Chrome. Okey, awak type ni DBP online. Okay, awak cari DBP online ni, cari ayat umum. Awak tekan kat sini, awak carilah apa-apa perkataan yang ada tadi tu. Kalau awak tak tahu maksud dia, tata susila. Okey, ni tata susila, adat sopan santun dan budi pekerti yang baik. Okey, ini caranya untuk awak cari contoh. Okey. Baik, okey, untuk yang latihan 1, 2, 3 ni saya rasa tak ada masalah. Okey, kalau awak tak boleh buat, boleh tanya saya lah secara personal. Okey, baik, yang kita nak saya nak tekankan hari ni adalah bahagian ni, kemahiran sintaksis ni, latihan 4, latihan 5 dengan latihan 6. Okey. Baik. Untuk latihan 4 ni, okey, biasa kita ayat aktif kita pasifkan. Okey, tapi kalau yang ini ayat pasif kita aktifkan. Kalau ayat aktif dengan ayat pasif ni dia bergantung kepada kata ganti nama diri. Okey, jangan tak ingat pula kata ganti nama diri tu ada 3 kata ganti nama diri, pertama, kedua dengan ketiga. Baik, ini kita nak tukar daripada ayat pasif kepada ayat aktif. Macam mana salah satu cara untuk kita tahu itu adalah ayat aktif? Ayatnya subjeknya di depan, lepas tu dia mengandungi dia punya perbuatannya menggunakan imbuhan me. Itu cara mudah lah untuk kita tahu itu adalah ayat aktif. Okay, tapi ini ayatnya dibagi ialah ayat pasif. Okay, ayat pasif kita tukar kepada ayat aktif. Baik. Mula-mula kat sini kita kena kenal pasti dia punya pelaku dulu. Okay, yang pertama ni. Okay, tugas mengisi kemerdekaan negara akan kita pikul bersama-sama. Okay, kat sini kita perlu cari dia punya pelaku. Okay, kalau kat sini dia punya pelaku dia ialah ni, kita. Okay, kita ni adalah pelaku dia. Jadinya mesti ada kita kat depan. Okay, lepas tu perbuatan dia pikul. Kalau pikul ni, kita ni kata ganti nama diri kita kata ganti nama diri pertama, termasuk awak. Okay, diri kita sebut daripada kita. Jadinya kalau kata ganti nama diri pertama tak ada imbuhan di dekat depan sini, hanya kata ganti nama diri ketiga saja ditambah di dengan oleh. Okay, kalau kat sini pasifnya pikul. Okay, kalau dia punya aktifnya akan kita tambah imbuhan me. Okay, kita ni pikul jadi memikul. Cuba kita murnikan ayat ni. Tak kita cakap kita memikul bersama-sama akan, tak. Okay, kita akan memikul. Okay, kita akan memikul. Ini pelengkap ni, bersama-sama ni. Awak biar kat belakang pun boleh. Okay, kita akan memikul tugas mengisi kemerdekaan negara bersama-sama. Okay, daripada ayat pasifnya, tugas mengisi kemerdekaan negara akan kita pikul bersama-sama. Ini pasif. Kalau aktifnya, kita ni pelaku dia. Okay, ini subjek dia. Okay, ni predikat dia. Kita ni pelaku kata ganti nama diri pertama. Kita akan memikul. Ini dia punya perbuatannya. Memikul tugas mengisi kemerdekaan negara bersama-sama. Ni jadi jawapan untuk nombor 1. Okay, baik. Okay, ni jawapannya untuk nombor 1. Okay, saya akan bagi contoh seterusnya. Contoh yang kedua. Okay, sambil-sambil tu awak bolehlah cuba buat sendiri. Tak begitu susah pun.
Okay, tapi kalau awak masih tak faham, lepas penerangan ni awak masih tak faham, mungkin awak boleh tanya saya. Okay. Baik, tu yang pertama. Yang kedua, ingat kalau ayat aktif kat depan dia mesti pelaku. Okay, kita tengok siapa pelaku. Okay, dalam ayat yang kedua, semenjak program kita semula dilancarkan oleh kerajaan, tahap kesihatan di kawasan kediaman semakin meningkat. Okay, kalau macam ini, kita perlu kenal pasti dia punya ayat, dia punya pelaku dia. Okay, kalau kat sini macam mana? Okay, tahap kebersihan di kawasan kediaman semakin meningkat semenjak program kita semua dilancarkan oleh kerajaan. Itu ke jawapannya? Ataupun ni, ini adalah pelaku dia, kerajaan. Kerajaan ni kata ganti nama diri ketiga sebab tu ada di dengan oleh. Kat sini dia punya perbuatannya ialah dilancarkan. Okay, kalau dilancarkan ni pasif, kalau aktifnya apa? Tadi saya cakap kalau aktif mesti tambah imbuhan me. Jadinya kat depan sini adalah kerajaan. Okay, baik, kes. Ini dia punya ni ialah semenjak kerajaan melancarkan. Kes. Semenjak kerajaan melancarkan program kitar semula ke tahap kebersihan di kawasan kediaman. Okay, di kawasan kediaman semakin meningkat. Baik, untuk kat ayat nombor 2 ni, ini kita biar dekat belakang je. Okay, jadi dia punya yang kita perlu tukar ni kat sini ni je ni. Okay, semenjak program kita semula dilancarkan oleh kerajaan ni, ini dia punya penanda ni ayat pasif ialah imbuhan D ni. D dengan oleh. Okay, jadi kalau dilancarkan tu pasif, aktifnya adalah melancarkan. Okay, untuk ini nombor 3 ni cuba awak buat sendiri. Okay, dah nampak dah tu nombor 2 dengan nombor 3 tu ada dia punya kaitan dia ataupun ada lebih kurang je. Okay. Okay, nombor 3 tu boleh sambil-sambil tengok. Okay. Siapa pelaku dia nampak kat situ, jelas kat situ. Lepas tu ada imbuhan, penanda itu adalah ayat pasif. Perbuatan tu kita tukar, kita tambah imbuhan me. Okay. Baik, itu untuk tukar ayat pasif kepada ayat aktif. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua pula. Ni latihan 5. Okay, kita kenal pasti subjek dengan predikat. Okay, dalam satu ayat yang lengkap mesti ada subjek, mesti ada predikat. Okay, subjek kat depan, predikat kat belakang. Okay, yang kat sini ada 6 soalan. Okay, yang pertama, kami dilayan dengan mesra oleh pekerja restoran tersebut. Okay, kat sini untuk kita menentukan itu subjek. Okay, secara mudahnya, subjek ni lah siapa? Sama juga pelaku. Siapa pelakunya kat sini? Okay, pelakunya kat sini ialah kami. Okay, itu subjek. Kenapa dengan kami? Dilayan dengan mesra oleh pekerja restoran tersebut ni adalah predikat. Okay, pelaku dia subjek kami. Kenapa dengan kami tu? Kenapa dengan kami tu? Jawapannya adalah predikat, dilayan dengan mesra oleh pekerja restoran tersebut. Okay, kedua, ketinggian Gunung Kinabalu 4014 meter. Okay, subjeknya mana kat sini? Okay, subjeknya ialah ni, ketinggian. Okay, padam dulu lah. Okay, ketinggian Gunung Kinabalu ni subjek. Kenapa dengan ketinggian, berapa ketinggian Gunung Kinabalu? 4041 meter ni adalah predikat. Ketinggian Gunung Kinabalu. Kenapa dengan ketinggian dia? 4014 meter. Okay, 4014 meter ni menjelaskan kepada subjek, iaitu ketinggian Gunung Kinabalu. Okay, seterusnya yang ketiga. Pada setiap petang Sabtu, kami sekeluarga ke perpustakaan. Okay, kat sini ialah ayat songsang. Sebenarnya
ayatnya yang pertama ni, kami sekeluarga ke perpustakaan pada setiap petang Sabtu. Sebab subjeknya mestilah didahului dengan pelaku. Okey. Baik, kat sini dia punya subjeknya ialah kami. Kami ni adalah subjek. Kami ni adalah subjek. Okey. Kami subjek. Kenapa dengan kami? Kami, okey, sorry. Kami sekeluarga ni. Okey, kami sekeluarga ni ialah subjek. Okey, kami sekeluarga. Okey, subjek. Kenapa dengan kami sekeluarga? Ke perpustakaan pada setiap petang Sabtu ni adalah predikat. Okey, contoh saya padam kat sini. Sebenarnya ayatnya kami sekeluarga ke perpustakaan pada setiap ini ayat yang ayat susunan biasa. Tapi kalau contoh kat sini dia bagi ni adalah ayat susunan songsang. Okey. Ni kami sekeluarga. Kenapa dengan kami sekeluarga ke perpustakaan? Okey, itu adalah ialah dia punya subjek dan predikat. Okey. Baik, untuk yang keempat, kelima dengan keenam ni awak boleh cuba buat. Okey. Taman tasik perdana. Okey, mudah. Murid yang pitak itu, okey, demi menjayakan ibu bapa sanggup. Okey, ibu bapa. Okey, seterusnya. Untuk latihan 6 ni. Okey, SPM 2008. Ni senang je ni. Okey, nyatakan pola ayat. Okey, ada 4. Okey, FN tambah FN. Okey. Sabtu, FN tambah FN. 2, FN tambah FK. 3, FN tambah FA. Siapa yang dalam hati dia berkata, buruknya tulisan cikgu, dapat dosa free je. Okay. Okay, kat sini memang tak cantik. Okay. Yang keempat ialah FN tambah FS. Okay, ini FN ni maksud dia ni frasa nama tambah frasa nama. Okay, FN FK frasa nama frasa kerja. FN FA frasa nama frasa adjektif. FN FS frasa nama frasa sendi nama. Okay. Baik. Macam mana kita nak tahu itu FN tambah apa? Okay. Yang pertama sama juga konsepnya. Dengan atas ni kita kena kenal pasti dulu mana satu subjek, mana satu predikat. Okay. Baju sutera itu untuk ibu. Okay, kat sini subjeknya ialah baju sutera ini. Baju sutera ini ni subjek. Kenapa baju sutera ini subjek, predikatnya untuk ibu. Kuda putih itu subjek, berlari pantas predikat. Sekolah baharu itu subjek. Okay, Tun Abdul Razak, okay, subjek. Penduduk kampung subjek. Encik Ramli guru mata pelajaran bahasa Melayu subjek. Okay, yang pertama ni, okay, baju sutera itu untuk ibu. Okay, baju depannya jangan diragukan, depannya mesti FN. Okay, ni jawapan FN. Okay, untuk yang pertama ni. Tapi untuk ibu. Okay, ibu ni kata nama. Betul. Okay, tapi sebelum itu ada untuk ni. Untuk ni adalah frasa sendi. Jadinya FN tambah FS. Okay, yang kedua. Kuda putih itu berlari pantas. Okay, yang pertama yang FN. Mesti FN. Berlari pantas. Berlari pantas ni apa? Berlari pantas ni ialah, berlari ialah perbuatan ni, frasa kerja. Jadinya FN tambah FK. Kalau pantas, pantas ialah kata adjektif. Tapi sebab kat sini perbuatan berlari, dia jadi FN tambah FK. Okay, yang ketiga. Okay, sekolah baharu itu. Okay, FN tambah sangat cantik. Okay, cantik ni adalah sifat ataupun adjektif. FN tambah FA. Okay, yang keempat. Tun Abdul Razak Bapa Pembangunan Malaysia. Okay, Tun Abdul Razak ni FN. Bapa Pembangunan Negara ni frasa nama. FN tambah FN. Okay, sebab bapa pembangunan negara inilah ialah kata nama. Okay, untuk 5 dengan 6 awak boleh cuba buat sendiri. Okay, untuk ini, kalau latihan 4, 5, 6, kalau awak ada masih tak faham ke apa, boleh tanya saya secara personal. Okay. Ini tugasan awak untuk cuti dan sebagainya lah. Okay, untuk bina ayat ni tak ada masalah, semua boleh buat. Okay, untuk kemahiran ni, kemahiran sintaksis ni. Okay, soalan latihan 4, latihan 5 dengan latihan 6. Kalau ada masalah, okay, boleh rujuk dengan saya. Okay, itu saja untuk hari ni. Terima kasih. Okay, lagi satu ini buat dalam buku.